Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat semua, seperti yang kita tahu sekarang ini ya sedang berlangsungnya muktamar daripada muktamar tahunan Patipas khususnya. Dan apa yang mengejutkan kita sahabat-sahabat semua sepertinya apa yang kita dengar setiap kenyataan-kenyataan daripada presiden mereka sendiri dan hari ini ya daripada pemimpin-pemimpin dalam Patipas ini ya kenyataan-kenyataan mereka yang berbaur hasutan dan juga menyesatkan. Ini pandangan saya sahabat semua. Kerana hari ini sekali lagi apabila kita lihat satu kenyataan daripada seorang pemimpin PAS yang menyatakan kononnya wakil rakyat non muslim ya gubal undang-undang pasti bercanggah dengan Islam. Ini antara kenyataan beliau yang agak mengelirukan sebenarnya. Sebab seperti mana yang kita tahu, kalau dalam parlimen ya peratusan ahli parlimen orang Melayu berbangsa Melayu beragama Islam adalah lebih banyak berbanding dengan wakil rakyat non muslim. Tetapi beliau cuba mengelirukan ya dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Jadi katanya agama Islam di negara ini boleh terancam sekiranya ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri didominasi dalam kalangan bukan Islam, golongan liberal dan juga sekular. Itu antara tuduhan dan juga fitnah yang dilontarkan oleh pembahas ya daripada PAS Pulau Pinang ini, yaitu Muhammad Fawaz Muhammad Jan berkata, ini karena semua perkara termasuk agama Islam tertakluk di bawah perlembagaan di mana wakil rakyat akan menggubal serta membuat undang-undang. Dan katanya lagi apa sahaja perkara di Malaysia terikat dengan undang-undang. Perlembagaan di Malaysia ini diuruskan di parlimen. Ia tempat untuk gubal dan membuat undang-undang. Jadi ahli Dewan Rakyat di parlimen dan peringkat negeri adun. Kalau yang menjadi ahli parlimen dan adun ini dalam kalangan orang-orang yang tak faham tentang ajaran Islam atau orang bukan Islam atau orang Islam fahaman sekular dan liberal katanya, kita akan melihat undang-undang dibuat dan digubal ini pasti akan bercanggah dengan ajaran Islam. Itulah maksud ancaman Islam dalam negara kita katanya. Ya, ketika berucap untuk membahaskan dasar presiden PAS pada muktamar tahunan PAS kali yang ke-69 di Pusat Convention Ideal hari ini. Beliau berkata demikian sebagai berkongsi sebagian daripada dialog bersama seorang warga emas yang juga penyokong Pakatan Harapan di Pulau Pinang baru-baru ini. Menurutnya dalam dialog itu juga penyokong PAS terbabit mempersoalkan dakwaan pimpinan PAS kononnya Islam kian terancam di negara ini, sedangkan banyak amalan dan tuntutan Islam bebas dibuat tanpa halangan. Dia kata mana ada terancam, tiada terancam. Apa masih ada orang beli azan, bank Islam pun ada. Dia kata peruntukan untuk agama Islam pun ditambah. Dia kata mana ada gangguan, mana ada tekanan, mana ada Islam diancam di Malaysia. Katanya lagi itu antara soalan daripada seorang warga emas ya yang mempersoalkan pemimpin PAS ini. Tapi hari ini sekali lagi sahabat semua, beliau membuat satu lagi kenyataan yang menyatakan kononnya Islam akan terancam sekiranya ya akan banyak sekiranya banyak ya ahli parlimen bukan Melayu dan juga bukan beragama Islam. Tapi ini adalah satu pembohongan besar dan cubaan untuk mengelirukan rakyat. Kita tahu hari ini Perdana Menteri kita adalah seorang yang berbangsa Melayu, bukan berbangsa Cina, bukan berbangsa India, bukan berbangsa warga Bumi Putra Sabah maupun Sarawak, sahabat-sahabat semua, tapi seorang Melayu, seorang Islam, begitu juga dengan Timbalan, begitu juga Timbalan 2 dan juga kementerian-kementerian yang penting. Dan yang paling penting juga dalam parlimen kita, ya semuanya diketuai oleh orang yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, ya yang dipertua. Speaker Dewan Rakyat timbalannya, kalau kita lihat kuasa-kuasa tertinggi seperti Ketua Polis Negara, Ketua Hakim Negara, apalagi semuanya beragama Islam dan semuanya berbangsa Melayu. Jadi kalau katanya Islam terancam hanya kerana yang diangkat menjadi wakil rakyat itu bukan Islam, ini adalah satu pembohongan besar dan cuba untuk memusingkan segala fakta yang ada di dalam negara kita. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan rakyat, untuk membuat persepsi kononnya Melayu terancam, kononnya Islam terancam. Sahabat-sahabat semua, inilah yang kita lihat sebagai penunggangan hebat daripada pemimpin-pemimpin PAS, sahabat-sahabat semua.
Satu lagi tuduhan yang dilemparkan oleh salah seorang juga pembahas daripada parti PAS ini yang menyatakan kononnya kini UMNO lemah. Ya, kini UMNO lemah jaga kepentingan Melayu. Itu antara tuduhan ataupun kenyataan yang tidak bertanggungjawab salah seorang daripada pembahas daripada parti PAS ini, sahabat semua. Jadi mereka membuat andaian, ya, membuat persepsi kononnya UMNO tidak lagi berfungsi. Sedangkan baru-baru ini Ashraf, ya, telah pun daripada UMNO membuat kenyataan bahwa Islam tidak pernah terancam dengan adanya DAP, dengan adanya wakil rakyat bukan Muslim, bukan Melayu yang ada dalam kerajaan kita hari ini. Jadi kenyataan daripada individu ini, katanya pilihan raya negeri yang ke-15 di 6 negeri pada Ogos lalu membuktikan UMNO gagal menjaga kepentingan Melayu dan hanya mampu meraih 33% saja undi daripada kaum terbesar negara ini. Pembahas PAS Perak Muhammad Fakhruddin Abdul Aziz berkata ia membuktikan buat pertama kali dalam sejarah UMNO BN tidak mewakili suara orang Melayu. UMNO yang diamanahkan menjaga kesadaran Melayu sebelum ini dilihat gagal menjaganya. Hari ini PS yang mempunyai 11% manakala BN memperoleh 33% sokongan undi Melayu dalam PRN 15 dilihat lemah untuk menjaga kepentingan Melayu Islam. Sebaliknya, majoriti suara ini kini diwakili oleh Perikatan Nasional dan PAS. Malahnya, suara Melayu terbesar tidak menerajui pemerintah, katanya ketika berucap membahaskan ucapan dasar Presiden PAS, ya, pada muktamar tahunan PAS kali yang ke-69 hari ini. Beliau juga berkata walaupun jumlah orang Melayu Islam besar, namun kaum terbesar itu tidak berperanan dan memimpin negara disebabkan mereka masih berpecah belah. Tidak memimpin negara, katanya. Jadi adakah Datuk Seri Anwar itu bukan orang Melayu, orang yang beragama Islam? Satu lagi tuduhan, kenyataan yang cuba untuk mengelirukan bagi mereka yang senang untuk diperbodohkan, sahabat-sahabat semua. Katanya berpecah belah kerana pandangan berbeza pandangan, masalah furuk, perbezaan fahaman politik atau tidak, mengundi kerana benci akan politik yang menganggap politik itu tidak penting. Yang manakala bukan Melayu yang masih tidak menerima Islam bersatu kini mereka mendapat kuasa politik, katanya. Jadi dalam pada itu katanya DAP berjaya menutup wajah perkauman hingga berjaya mendapat sokongan besar majoriti kaum Cina. Malah katanya DAP sedang mendominasi PHS dalam kerajaan perpaduan bersama Melayu yang meninggalkan fitrah perjuangan sebelum ini. Kita biasa dengar ungkapan guna Melayu skru Melayu, walaupun DAP mengatakan partinya pelbagai kaum. Perkara itu tidak boleh menghapuskan tapi mereka yang cinta akan kaum masing-masing. Prinsip perjuangan mereka tidak ubah, mereka tetap memperjuangkan kesamarataan, katanya. Jadi sekali lagi, tidak lain tidak bukan yang menjadi kambing hitam dalam kenyataan mereka ini adalah berkaitan dengan DAP. Ya, menakut-nakutkan. Kononnya DAP kini menguasai negara. Kononnya DAP mendominasi Pakatan Harapan, mendominasi Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Malaysia Madani. Ini sekali lagi satu pembohongan. Ini sekali lagi satu kenyataan tidak bertanggungjawab, sahabat-sahabat semua. Mereka begitu terdesak menggunakan DAP. Apa-apapun DAP, ya, apa-apapun kalau mungkin seperti mana yang didapati berbau ada berunsurkan rasuah kerana hilang, ditarik balik lah, ya kan, semuanya salah DAP. Mereka kata semua itu sedekah, sebaliknya kalau mahkamah seakan bersalah, semua itu salah DAP. Mereka kalah dalam PRN, semua salah DAP. Mereka tidak jadi kerajaan, semua salah DAP. Inilah zikir ataupun, ya, dalil yang mereka akan selalu guna pakai. Salah DAP, salah DAP, DAP bersalah, DAP bersalah. Hanya itu ada di dalam kepala otak mereka. Jadi pandangan saya berpandangan bahwa apa yang mereka nyatakan ini adalah satu politik resis, politik kebencian, politik hasutan yang cuba mereka tanam kepada penyokong-penyokong mereka dan menghasut rakyat di luar sana, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda akan setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekiannya daripada Orang Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.